9.45. InsyaAllah nanti kalau siapa yang lambat tu boleh masuk je lah ni. Tapi sebab lambat kan kita mula dulu. So alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu azim. Jadi alhamdulillah dapat kita bertemu di alam maya. Mungkin selama ni tak pernah jumpa physically apa. Tapi kita dapat bertemu kat sini untuk kita membincangkan dan mendengarkan kisah yang mungkin dari kecil mak bapak kita dah bagi tahu kan. Macam kecil tu tadika pun dah ada mungkin buku-buku mewarna dan sebagainya, ataupun buku-buku cerita kanak-kanak macam kisah Nabi kita, kisah Nabi Muhammad SAW. Dan kita berterusan kan dengar kisah tu kan. Mungkin dalam khutbah Jumaat yang kita ikuti ataupun kelas-kelas agama lah. Perikan agama Islam kan, dari sekolah rendah ke sekolah menengah kan. Tapi adakah bila kita dah dengar kisah semua dari dulu, mungkin kita dengar dari kecil sampai sekolah menengah ataupun sampai kolej persediaan kita dengar, adakah cukup sampai situ kan? Aku dah dengar kisah Nabi kan, so kenapa nak dengar lagi kan? Macam adakah faktanya berubah dan sebagainya? Satu soalan lah, kenapa? Kenapa kita dengar lagi kan? Boleh type lah kalau nak jawab. Betul? Saya macam tak bosan dengar kisah sama ke macam mana? Salam. Selamat datang. Wes Lafayette. So betul lah apa yang Umar cakap tu, satu peringatan lah. Satu peringatan bahawa sebenarnya dalam hidup kita ada satu guidance lah. Dalam hidup seorang Muslim tu, seorang mukmin tu ada satu guidance yang merentasi zaman. Merentasi zaman. Kalau macam ikut apa surah yang anda baca ni, surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik, iaitu bagi orang yang mengharap. Teladan yang baik kan. Dan teladan yang baik ni dia bukan sekadar as individu saja. Maksudnya as individu Rasulullah adalah satu akhlak yang terbaik lah. Menunjukkan satu peribadi yang terbaik lah antara manusia. Dan bukan setakat itu saja, tapi Rasulullah menunjukkan cara hidup ataupun macam mana Islam tu harus hidup lah. Dan macam mana melalui Rasulullah Allah turunkan pelbagai perkara lah. Satu gaya hidup individu dan satu bagaimana Islam tu berkembang di dalam keluarga, di dalam masyarakat dan di dalam adab bernegara. Dan benda tu macam peringatan tu merentasi zaman lah. Mungkin kita dengar kisah ni waktu sekolah rendah dulu, narration dia lain. Mungkin kita dengar pasal peribadi Nabi Muhammad SAW kan. Kita nak menjadi insan individu, kita dengar part itu je. Tapi as time goes, macam bila kita makin as time goes by, ada peristiwa berlaku atas muka bumi ni kan. Ada satu konflik yang berlaku, ada satu perubahan tamadun yang berlaku. Dan waktu tu kita nak tengok apa Rasulullah buat tu yang kita cuba nak kaitkan lah. So kita boleh hidup dengan keadaan yang berpandukan Rasulullah. Dia maksudnya si Rasulullah ni ialah something yang merentasi zaman. Merentasi zaman dan relevan. So itu yang kita harapkan. Satu, yes, kita ambil peringatan, dan dua, macam mana kita nak ambil peringatan tu dalam konteks zaman tu sendiri. Sebab
Sebab itulah salah satu penting, contoh yang terbaik. So tanpa buang masa, sekejap. Sebelum tu, sorry Ana tak kenalkan diri tu. Nama Ana Hafizul Faiz bin Muhammad Azizi. Sekarang berada di Toronto, Kanada. So yang kat sini lah sini semua dari US lah. Kot NSU lah. Tahun terakhir Industrial Engineering. So tu sikit sebanyak lah kenalan. Nanti aku nak siapa nak depan kamera ni kan. So hari ni insyaAllah kalau ingat 2 minggu lepas kita ada go through daripada saudara Hamidi berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW pada zaman Mekah. So insyaAllah hari ni kita nak sambung lah dari itu kan. So fokus utamanya ialah pada waktu hijrah dan Madinah. Dan mungkin ada part yang Ana cerita lebih sikit. Ada kisah-kisah yang menarik yang kita boleh tengok. Dan ada part yang kurang cerita sikit lah. Sebab kalau nak cover detail memang susah lah. Tapi insyaAllah kalau kita cover parts-parts tu, boleh kita dapat something lah. So kita masuk kepada konten pada hari ni. Untuk episod hijrah. So yang ni memang semua tahu lah, dan bahkan kita pun tak ada lama sangat daripada Ma'al Hijrah kan, atau tahun baru. So kalau poinnya kat situ berlaku selepas fasa-fasa dakwah Nabi di Mekah. So kita recap sikit macam mana Nabi berdakwah di Mekah dulu. Ada pelbagai fasa, iaitu fasa dia mendapat wahyu, dan seterusnya dia berdakwah secara senyap-senyap. Dia nak gather kekuatan kan. Dia panggil Abu Bakar, dia panggil Usman dan sahabat-sahabat lain. Dia kumpulkan satu core group lah, satu core group kekuatan. Lepas tu dia tak ada maintain senyap-senyap kan. Kita berdakwah senyap dia sampaikan seorang-seorang. Dia berkembang. So dia berkembang, lepas tu dia dakwah kepada kaum dia. Waktu tu dah start terbuka lah. Dia panggil dia orang berkumpul dalam satu majlis makan terkelana, dan waktu tu dia berdakwah kan. Menyeru kepada Islam kan. Walaupun ditolak kan lepas tu. Lepas tu sebenarnya dia berdakwah kepada seluruh kaum Mekah, Jazirah Mekah. Tapi itulah, dia bukan smooth sailing lah. Bukan dia berdakwah, semua orang terima, aku nak masuk Islam semua kan, berbondong-bondong kan. Tak. So waktu tu lah waktu teruji lah keimanan siapa al-awwalun ni yang memeluk Islam dan Nabi Muhammad SAW sendiri. Di mana mereka diboykot lah. Diboykot, bukan setakat diboykot, pelbagai dugaan lagi lah kalau kita ingat. Kalau ingat last 2 weeks, social media dia cakap tentang bagaimana dia ancam nyawa kalau hamba seksa. Lepas tu kalau even dia nak negotiate dengan Nabi kan, hari ni apa kata kau ikut agama kau, esok kita buat cara agama aku kan. So baru adil kan. Dan kau pun boleh sembang agama kau kan. So nak bertolak ansur ataupun ada yang nak memberi kepimpinan daripada Nabi kan. So kita orang bagi kepimpinan kepada kau, kita orang bagi perempuan kat kau, kita orang bagi harta kat kau, tapi kau tak payah buat benda ni. Kalau tu yang kau nak. Tapi seperti yang kita tahu, benda tu tak berhasil lah. Walaupun dipujuk sama macam tu kan. Dan seterusnya fasa Taif lah. Ana tertarik lah sebenarnya dengan fasa Taif ni. Kalau kita tahu fasa Taif ni waktu ni lah waktu zaman Nabi diboykot lah. Zaman Nabi diboykot di Mekah, dan dia rasa dia still nak berdakwah agak. So sebab orang dalam Mekah tak terima, dia pergi ke Taif, dan tu tak ada rezeki dia. Tak ada orang nak terima dakwah Nabi kan. So dia ingat rezekinya ada di Taif kan. Tapi dia tak dapat, mungkin dia dapat seorang hamba. Tu salah satu ganjaran yang Allah nak bagi kat Nabi kan. Seorang hamba di kawasan Taif tu eventually memeluk Islam. Tapi in general, basically kira tak berjaya lah Nabi untuk mendapatkan sejumlah yang ramai untuk memeluk Islam di Taif kan. So dia pulang dalam keadaan kecewa. Tapi tu Allah nak bagi satu pertolongan dengan Nabi.
Dijadikan cerita ada satu rombongan dari Madinah datang kan. Dan bersedia dan mendengar dakwah Nabi, dia orang dah bersedia nak meluk Islam. Dan di offer kan Madinah sebagai tempat untuk Nabi duduk So tu Ana sangat tertarik dengan kisah tu. Macam kadang-kadang kita memikirkan satu benda tu yang terbaik untuk kita. Mungkin kalau kita buat pilihan kan. Mungkin kalau kata, kalau aku pergi universiti ni lah, mungkin universiti ni terbaik apa kan. Tapi eventually mungkin dia tak kan. Mungkin tak kan. Tapi tu lah, insyaAllah kalau seorang yang beriman tu, dia tahu kalau dia berdoa dan dia meminta kepada Allah dan dia buat keputusan dengan rasional dan dia buat keputusan dengan niat yang baik, insyaAllah akan dapat something yang ganjaran yang sebanding. Mungkin apa yang kita fikirkan tu yang terbaik, tapi benda lain mungkin Allah ada ganjaran lain yang terbaik untuk kita. Ana rasa tu satu pengajaran yang praktikal lah. Dalam kes ni adalah kes dakwah Nabi lah. Dia sendiri tak dapat taif, tapi dia eventually dia dapat satu tempat yang mana orang menyayangi dia dan sanggup bermati-matian kerana nak mempertahankan Islam, yakni Mekah. So tu sikit sharing lah saya taif kan. Lepas tu salah satu cerita kita dengar bila cakap pasal hijrah ni, ada orang cakap ni adalah satu kisah melarikan diri lah. Macam Nabi dengan sahabat ni kira macam pengecut kan, macam kena tentang sikit lepas tu lari je pun. So Ana nak yakinkan antum kat sini lah, ini bukan something yang repulsive macam tu. Dia bukan sebab kita ditekan oleh musuh, so kita lari lah. Macam lari yang mana-mana. Mungkin Madinah, Madinah macam maju sikit, rasa kita pergi lah Madinah. Tempat lain lah kan. Tapi tidak, nak yakinkan bahawa hijrah bukan satu perintah dari Allah. Nabi dia tak decide, kita just lari for the sake of agama. Dia mendapat perintah daripada Allah untuk berhijrah. Dah hikmah dah ada banyak lah. So bila dalam dia berhijrah tu, baru dia boleh, Islam tu boleh keluar dari, boleh berkembang kan, daripada bersifat individu dan sebagainya, dia boleh berkembang kepada form yang lain lah. Form yang lagi komplit lah. Dan sebab situasi kat Mekah waktu tu tak memungkinkan benda tu berlaku kan. Tapi poin yang utama hijrah tu berlaku setelah mendapat perintah dari Allah. Dan dia bukan satu tindakan yang instantaneous lah. Bukan satu yang reactionary sangat. Yes, mereka ditekan. Tapi kita kena ingat, kaum muslimin kat Mekah pun ditekan bukan macam sehari ditekan lepas tu dia orang terus cawan. Lama. Selama boykot berlaku 3 tahun. Macam kalau nak lari, saya tak lari je daripada tahun pertama apa kan. So yang tu adalah persepsi yang kita kena betulkan. Mungkin kalau orang lain tengok, macam orang sekolah tengok dia orang lari sebab apa. Jadi kita as Muslim kena yakin lah. Dia satu perintah Nabi dan dia tak buat dengan perintah Allah dan Nabi tak buat dengan sengaja. Dan satu lagi, hijrah ni merupakan something yang dirancang dengan teliti lah. Macam mana pergerakan dan sebagainya. Salah satu kisah perancangan tu lah, poin ketiga tu kan. Macam mana Nabi Muhammad SAW dengan nak prepare nak pergi hijrah kan. So basically ada kisah sikit, Nabi dia berharapkan dia dapat perintah Allah untuk berhijrah dan dia nak berhijrah bersama Abu Bakar. Waktu tu Abu Bakar nak pergi lah. Cerita detail dia anda mungkin lupa sikit, tapi Abu Bakar dia nak minta izin berhijrah, tapi Nabi kiranya menunggu kebenaran Allah untuk berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar sebelum tu Abu Bakar dah ready satu unta lah. Tapi Nabi waktu tu tak dapat kebenaran untuk pergi berhijrah. So dia tunggu Abu Bakar nak pergi berhijrah. Dan akhirnya Allah beri kebenaran lah pada mereka berdua untuk pergi berhijrah bersama. Dan daripada kebenaran tu, bukan dia orang terus gerak ke apa. Persediaan unta untuk pergi berhijrah tu, dia bukan just unta tu dah ready, dah ikat dekat satu tiang, lepas tu lepas ni kita gerak lah unta macam kita naik kereta ke apa. Dia bukan macam tu lah. Dia unta tu
Ni berdasarkan apa yang anda dengar daripada kuliah sirah Yasir Qadi. Unta tu dia kena bagi satu special diet lah, special diet. Maknanya dia nak simpan jumlah makanan dan minuman yang cukup lah unta tu. So macam mana dia buat? Unta tu salah satu diet dia buat, dia beri garam lah. Dia beri makan garam. So sebab akan beli garam, dia minum banyak lagi air kan. Minum banyak lagi air. Dan sampai 4 bulan. 4 bulan baru ada ham lah belakang unta tu. Ham tu bukan sifat air, tapi macam lepas baru bila ham tu terbentuk, baru macam kata unta tu dah ready lah untuk perjalanan jauhan. So kita tengok alamat tu jauh mana, tak silap Ana 400 km. Ana Google ni 400 km insyaAllah. So dia bukan just dah boleh berhijrah, tak, dia orang merancang dengan teliti kan. So lepas tu kita tahu tu ada terdapat kelompok komplot yang kaum musyrikin buat kan. Macam orang Islam nak berhijrah, tak boleh bagi dia orang belah macam tu je kan. Selamba kan dia orang untuk pergi ke tempat lain kan. So mereka pun berkomplot membunuh Nabi. Bunuh Nabi, nak remind balik macam mana dia orang dia tak boleh bunuh direct sebab satu constraint kaum lah. Kira kalau satu kaum tu kantai membunuh Nabi, kira akan ada pembalasan perkauman lah di situ. So macam mana dia orang buat? Dia orang lantik wakil daripada setiap kaum yang di kawasan Mekah tu untuk hantar seorang wakil untuk setiap orang tu. Tapi seperti apa yang kita tahu, perancangan tu gagal lah. Dan tu gagal setelah dia beri bantuan oleh Allah. Dan macam mana strategi Nabi menyusun sendiri kan. Untuk macam mana dia lari ataupun dia pergi ke Madinah. Dan untuk penting untuk kita recall balik apa peranan Saidina Ali dan Asma kan dalam peristiwa hijrah kan. Macam Ali, dia menggantikan tempat tidur Rasulullah. Dia bukan just gantikan saja tempat tidur Rasulullah, lepas tu macam tak ada orang buat apa kan. Asalkan referensi yang anda baca, Ali digantikan tempat tidur Rasulullah dan dia basically dia pukul lah. Orang nak tahu kan mana Rasulullah pergi kan. Dia pukul dan orang interrogate dia lah. Dan bukan nak integrate lembut-lembut kan, memang ganas lah. Lepas tu Asma pun dalam buku yang anda baca, Sik Nektar dia ditampar Abu Jahal kan. So sahabat-sahabat ni, dan seperti apa yang kita sifat dia sanggup berkorban lah. Sanggup berkorban for a cause kan. Dalam kes ni sanggup berkorban untuk pertahankan Nabi lah daripada ditangkap kan. Dan satu lagi peristiwa di Gua Hira kan. Gua Hira di mana Asma Abu Bakar menghantar makanan pada Nabi dan Abu Bakar. Lepas tu kita tahu kisah bagaimana Abu Bakar dia protect Nabi daripada serangga yang berbisa, menangis kan. So kita tahu kisah-kisah tu kan, macam mana sahabat kasih sayang yang sangat dalam. Bagi sahabat, nyawa dah bukan isu lah. Nabi, anything goes kan. Untuk dakwah berjalan dengan lancar, anything goes kan. So tu sahabat kan. Selalunya bila kita fikir sahabat, kita patut reflect lah. Macam mana kita lah kan. Adakah kasih sayang kita sedalam itu? Basically kita dengan Rasul dari segi masa sangat jauh kan. Dan lokasi pun jauh agak sini dengan Mekah pun macam berapa jam flight kan. So macam mana? Adakah sedalam tu? Tapi apa yang pasti, walaupun kita tak tahu soalan tu, tapi Nabi tahu kan. Nabi dah tahu lah tentang kita. Di mana ada satu hadis mengatakan, wahai Abu Bakar, aku begitu rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Nabi dia jumpa sahabat dia dalam satu perkumpulan. Dia cakap kat sahabat-sahabat dia tu, dan Abu Bakar itu, aku rindu dengan saudaraku. Dan dia cakap, macam siapa saudara kan? Lepas tu
Dia orang ingat macam siapa saudara ni? Kita orang sahabat kita orang saudara dengan Rasulullah. Betul macam tu kan. Tapi Rasulullah cakap, dah, korang sahabat aku, tapi saudara aku, dan korang dikasih kan. Tapi saudara-saudara aku ni ialah mereka yang belum pernah melihat aku. Mereka beriman dengan aku. Dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama dengan aku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Hadis riwayat Muslim. So Nabi dah extend kasih sayang dia kat kita dalam tu, walaupun dia tak nak jumpa kita. So, tapi kita tu lah bagaimana kita sendiri nak, kita mungkin leka kan, ataupun tak peduli pasal sunnah Rasulullah, pasal tugas kita kat muka bumi. So tapi sebenarnya benda tu adalah something yang boleh dikatakan logik lah. Logik sebab apa? Sebab memang kalau kita tengok macam kalau kita kawan-kawan kita pun, yang mana kawan-kawan kita yang selalu kita nampak tu lah yang selalu kita peduli ataupun yang kita lebih care tu kan. So maknanya bila kalau kita nak betul-betul kasih kepada Rasulullah ni, dia perlukan extra effort lah. Dia perlukan extra effort. Effort tu datang macam mana? Effort tu datang macam ni lah. Yang kita dengar kisah Rasulullah kan. Dengar Rasulullah dan kita usaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah kecil dan sunnah yang besar. Lebih sunnah yang besar. So tu satu peringatan lah. Sebab jealous lah tengok macam mana sahabat yang kasih sayang dalam kan. Rasa berkorban lah. Tapi kita sangat jauh kan. So first slide pun dah lama. Okay, tu slide seterusnya. Ni episod Madinah. Episod Madinah tadi kosong dalam ni. So nama tak tahu kenapa. Tapi ada terpilih lah. So Nabi berhijrah dan dipendekkan cerita tiba di Madinah Al-Munawwarah. Apa nama soalan lah, apa nama Madinah sebelum tu? So boleh jawab. Ke mana nama start Madinah terus? Yathrib. Yeah. Betul. Tahniah. Kena masih ingat. Apa maksud Madinah? Okay, tak tahu. Tak apa, tu soalan saja nak test. Benar betul. So, tibalah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di Madinah Al-Munawwarah. Dan banyak kisah yang berlaku kat Madinah kan. Tapi ada benda-benda penting lah, ada poin-poin penting yang Nabi buat di Madinah. Nabi buat di Madinah isnya mendirikan Masjid Nabawi. Dan kita tahu Masjid Nabawi waktu tu ialah masjid sebagai tempat ibadah. Bukan setakat tempat ibadah, tapi tempat pengajar ilmu. Dekat situ lah Nabi Muhammad SAW dia menyampaikan dakwah kepada sahabat-sahabat dia. Menyampaikan pengajaran tentang Islam, nak mengenal Tuhan, nak mengenal hidup beragama. Dan dikatakan HQ lah. Dan tempat perkumpulan masyarakat, aktiviti masyarakat. So dia tak limited macam masjid tempat solat semata-mata. Tak. Itu something yang kita kena, kita sendiri lah kena fikir kan. Adakah masjid macam nanti kalau kat Malaysia ke ataupun tempat kita sekarang kan. Tengok macam mana masjid tempat kita sekarang. Adakah ada something yang jadi nadi masyarakat Muslim tu ataupun mungkin tak ada orang pergi kan. Macam sekarang isu ni masjid kita sekarang macam tak ada orang pergi kan. Ana pun 15 minit jalan kan. Kadang-kadang tak ada orang pergi. Tapi itulah dia limited seolah-olah tempat semayang je tu, so tak payah buat benda lain ataupun tempat orang
alim juga pun. So tidak, waktu tu pun Nabi dah tunjukkan satu model masjid yang universal. Dan anda rasa kat Malaysia ada satu tempat yang masjid dia memang aktif kan. Dia dapat attract kumpulan orang-orang setempat. Tapi ada kat masjid yang macam kosong, lepas tu macam tak terurus sangat, tak dapat menarik orang langsung. Dan anda rasa advantage Masjid Shah Alam. Tak tahu, tu contoh apa tak tahu kan. Anda rasa advantage kita duduk dekat overseas, kita dapat tengok masjid yang lebih menjadi nadi masyarakat lah. Kalau kita tengok, kalau masjid kat Canada ni, dia ada tempat solat, lepas tu dia ada tempat makan, lepas tu ada tempat basketball court. So budak-budak boleh main, orang tu pun ada yang main kadang-kadang. Ada kelas-kelas yang selalu. So tu macam dekat sini advantage kita dapat tengok macam tu. Dan bukan sekat kita nak tengok je benda macam tu, tapi kita pun patutnya ada vision, kalau aku balik aku nak mengimarahkan dan menjadikan masjid tu attraction lah. Mungkin kalau tempat antum, tempat orang cakap orang lama kan. Dan tak dapat menarik golongan muda ni ke masjid kan. So adakah antum just tengok masjid aku macam orang tua, so aku tak nak pergi je kan. Adakah antum nak tengok macam tu, ataupun mungkin antum ambil proaktif stand kan. Sebab aku macam orang muda, aku rasa aku ada idea nak ingin. Tapi benda susah lah. Benda tu susah dan perlukan effort ke. So tu salah satu cabaran lah kalau antum rasa dia have something bermanfaat. Itu baru point satu. Okay, nak saya adakan laju sikit. So seterusnya, antara poin yang lain ialah ni lah, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar ini kaum muslimin yang telah berada di Madinah, dan kaum Muhajirin kaum yang baru berhijrah. So seperti apa yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW dia mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin ni. Tapi sebenarnya satu benda menarik yang ana baru cek dalam buku sirah, memang Rasulullah literally nak mempersaudarakan mereka sendiri. Katakan dia kisah Sa'ad. Contoh Sa'ad dengan Abdul Rahman. Abdul Rahman ni dipersaudarakan literally, as in kalau salah seorang mati, harta dia diwarisi oleh seorang sahabat yang lain tu. So yang tu antara step yang diambil kan. So anda rasa dari step tu kita nak tengok Rasulullah nak menunjukkan saudara agama kita ataupun ikatan agama tu lebih kuat kan. Lebih kuat, utuh, lebih kuat daripada ikatan keluarga tu sendiri. Tapi itu tak berlaku lama. So macam warisan harta tu berlaku sampai perang Badar basically. Tapi itu lah, Rasulullah nak menunjukkan benda tu sendiri. Ikatan persaudaraan sesama Islam tu sendiri yang kuat. So seperti apa yang anda cakap tadi, bagaimana kisah yang menarik adalah kisah Sa'ad bin Rabi' dan Abdul Rahman bin Auf. Ada siapa pernah dengar kisah ni? Ada seorang pernah dengar kot yang anda tahu. Okay, tak nak dengar, boleh semangat sikit cerita kan. Sa'ad bin Rabi' ni, dia salah seorang daripada ni kaum Ansar kan. Dan dia dipersaudarakan kepada Abdul Rahman bin Auf kan. Seperti apa yang kita tahu, Abdul Rahman bin Auf ni seorang usahawan yang berjaya kat Mekah kan. So bila dipersaudarakan, Sa'ad ni cakap macam dekat Abdul Rahman, akulah sahabat yang paling kaya lah dalam kalangan Ansar. So basically aku yang paling economically mantap lah, atau paling kaya lah senang cerita. Aku sanggup bagi kat kau separuh daripada harta aku. Katakan harta aku 1,000, ada 2 kereta, ada 2 rumah, kau ambil separuh. Plus aku ada 2 isteri. Kalau kau nak, aku boleh celaikan salah seorang isteri aku. Lepas tamat tempoh iddah, kau boleh kahwin dia. Tengok betapa dia nak menunjukkan
dia dah rasa some kasih sayang lah. Saat dia rasa kasih sayang dan dia rasa satu tanggungjawab kan kepada saudara dia yang lain. So, lepas tu Abdul Rahman macam pasal Abdul Rahman buat apa? Adakah Abdul Rahman terima benda tu? Tak lah. Abdul Rahman dia tak ada lah. Macam logik ni dia terima macam, oh aku baru lepas berhijrah, macam penat lagi kan. Oh pergi aku harta, Alhamdulillah. Bagus lah pergi harta. Oh isteri free lah. Isteri tak ada isteri free lah. Kena lepas tamat tanpa peridah kan. So logiknya macam tu lah. Tapi ni Abdul Rahman ni, dia tak apa. Kau simpan semua benda tu, kau just tunjukkan aku tempat pasar. Biar aku berniaga. So dia jaga cerita, Abdul Rahman pun dia tunjukkan pasar tu dan dia berniaga lah sampai dia dapat bina balik kekayaan dia balik kan. So anda rasa kat sini menarik lah. Macam kalau kita letak diri kita kat posisi Abdul Rahman, macam kita baru penat buat something, aku baru hijrah bukan something yang trivial lah, di something yang sangat besar dalam Islam kan. Lepas tu lah kenaan hijrah ada hadis berkenaan dengan niat kan. Kalau kita ingat, adakah kau berhijrah kerana Allah dan Rasulnya ataupun kau berhijrah sebab perempuan kan? Hadis tu memang dia nak distinguish terus kenapa orang berhijrah ni. Maksudnya memang something yang significant lah. Significant dah. Maksudnya Abdul Rahman ni baru buat something yang sangat significant dan mungkin dia entitled lah untuk berehat dan sebagainya, tapi dalam kes ni tak. Dia tak nak ambil shortcut lah. Dia tak nak dimanjakan macam tu kan. Dia kata aku tahu, biar aku berniaga. So anda rasa ni salah satu pengajaran yang penting lah bagi kita kan. Betapa generasi millennials ni. Millennials ni orang cakap nak ganjaran dengan cepat lah. Benda istilah bahasa Inggeris tak ingat. Nak ataupun dia nak something dia tak sabar basically. Ataupun lepas dia buat dia nak ganjaran dengan cepat dan dia tak sanggup nak berkorban lebih daripada yang apa yang dia set dia sanggup berkorban. Tapi itulah macam ni kita tengok kisah Abdul Rahman ni, dia tak macam tu lah. Okay, 10.17. Kalau saya kena laju sikit ni. Kena pilih point. Lepas tu seterusnya ada piagam Madinah. Yang ni kita tahu piagam perjanjian sama kaum muslimin, kaum polytheist, musyrikin Madinah dan kaum Yahudi, the Jews. Piagam Madinah ni satu benda yang penting. So basically waktu tu sebab negara Madinah ni baru terbina, dia at infancy dia sangat ni lah, ada masalah kedaulatan lah. So kalau tak ada satu perjanjian yang mengikat negara Madinah tu dengan sekeliling dia, so sangat bahaya lah. So sebab itulah wujudnya piagam Madinah ni atau perjanjian. Lepas tu dalam perjanjian tu pun dikata tentang konsep bernegara kan. Di mana ada kalau musuh menyerang, semua kena support each other ataupun tak boleh bekerjasama dengan kaum Quraisy. Ada konsep bernegara. Tak boleh menolong seorang melakukan jenayah dan elemen-elemen lain. Dan poin ketiga tu kaum Yahudi bebas beragama dan berdagang. Tapi ada syarat dia, bersyarat kan. Bersyarat tu lah, yang syarat tadi tak boleh menolong kaum musuh dan sebagainya. Dan bahagian poin ni pun poin yang interesting lah. Kita tengok macam mana Islam mengiktiraf kaum Yahudi ni. Diberi kebebasan mereka untuk beragama kan. Beragama mereka kan. Tapi kalau kita tengok pada waktu tu ataupun tempat lain, mereka ni lah kaum yang sentiasa tertindas lah. In fact pada zaman kebangkitan barat kan, zaman gelap dan zaman enlightenment, waktu tu orang cakap oh hebat masyarakat barat mula bangun semua. Tapi waktu tu kan kaum Yahudi tertindas kan. Martin Luther pun eventually dia menimbulkan perasaan anti-Yahudi. Tapi Islam, even pada zaman Nabi sendiri, the infancy of Islam sendiri dah memberi satu kebebasan yang hebat lah. So anda rasa tu kadang-kadang kita lupa bila kita hidup dalam masyarakat dekat sini kan. Macam orang cakap oh kalau hidup demokrasi barat lah yang memberi kebebasan pada orang semua kan. Kadang-kadang macam orang oh betul kan ni kan, ni macam benda baru kan, menarik. Aku rasa gaya hidup barat lah gaya hidup yang paling sesuai kan untuk masyarakat sejagat.
dia lupa lah, dia mungkin lupa ataupun dia tak pernah tahu bahawa Islam telah datang dan beri satu freedom of rights lah. Freedom of rights lah. Dan poin terakhir is tentang negara Islam. Di Mekah kalau kita ingat banyak ayat diturunkan tentang akidah hubungan manusia dengan Tuhan ni macam mana. Tapi di Madinah lah banyak syariat diturunkan. Syariat tentang apa itu, berpuasa dan solat. Solat nak tak ingat. Dan syariat-syariat lain lah tentang hukum berniaga dan sebagainya. So bila ada satu negara, bila ada satu kekuatan dari situ, kekuatan politik lah, negara Islam. Politik as in dia memegang pemerintahan. Baru elemen-elemen lain Islam yang beyond individuality, beyond dia just solat dan puasa dapat dilaksanakan dari segi akidah, dari sosial, dari segi ekonomi dan dari segi perundangan. Dari segi perundangan semua syariat Islam dapat dilaksanakan dengan jelas lah, ataupun dengan menyeluruh lah. Dan nak hurai tu tapi macam mana lambat kita masuk ke slide lain lah. So sebelum siapa ada soalan just bagi tahu InsyaAllah kalau ada masa nanti kita boleh bincangkan soalan. Okay, seterusnya kita masuk kepada Badar. So kita tahu kan Madinah makin lama maju, ada skyscraper kan. Makin maju dengan masyarakat dia dah aman, semua dapat hidup selesa dan hidup mengamalkan Islam dengan tenang dan dapat memakai Islam ke dalam lain kan. Islam bermasyarakat dalam ekonomi dan sebagainya. So ni menimbulkan kerisauan dalam kalangan kaum Quraisy di Mekah. So sebelum ni macam basically dekat Mekah dia orang dapat somewhat control lah, ataupun tak sekuat itu lah orang Islam dekat Mekah. Tapi bila di Madinah, kekuatan baru yang ada dan berlakulah provokasi kepada kaum Madinah. Adalah satu cerita ni Sa'ad bin Mu'adh ni, dia seorang Ansar tak silap lah. Dia nak pergi melakukan tawaf di Mekah dan dia berjumpa dengan Abu Jahal. So Abu Jahal pun macam psycho ataupun provoke dia kan. Oh, kau nasib baik kau ni macam anak kepada sekian-sekian kan, ataupun dari kau ni. Kalau tak memang habislah kau kan. Lepas tu Sa'ad ni pun dia reply balik kan. Jadi kalau kau kacau aku, basically nanti terhadap Mekah lagi dahsyat implikasi dia. Basically Sa'ad bin Mu'adh ni dia threaten untuk potong Mekah daripada perdagangan kafilah ke Mekah. Dia nak potong dekat Madinah tu sendiri. Itu salah satu kisah provokasi. Dan ni juga sebab kita sedar memang Madinah tu baru, memang dalam keadaan yang orang cakap bahaya ataupun kedaulatan yang mungkin bila-bila ditumbangkan dan sebagainya. So waktu itulah ada misi-misi lain untuk memperkukuhkan kedudukan Madinah pada waktu itu. Misi-misi yang mostly nak memintas kafilah dagangan dari Mekah ke Madinah kan. Dari tempat perdagangan tu ke Mekah yang melalui Madinah kan. So poinnya kat sini dia bukan macam kita kaum orang muslimin kita lepak di Madinah, kita tunggu kat Madinah, kita ibadah semua. So bila musuh dah start nak gerak nak serang, baru kita prepare pun. Tak kan. Waktu tu kan kira Rasulullah dah merangka, dah hantar spy ke sekian tempat, dan dia sebabkan nak menjaga kedaulatan Madinah tu, dia memperkuatkan ataupun dia
dia merangka misi-misi ni lah, misi-misi memintas karavan-karavan lain ni. Karavan ataupun dia nak mengurang ekonomi Mekah contohnya. So maknanya dia merupakan satu tindakan yang aktif. Tindakan yang aktif Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan Madinah tu sendiri. Dia bukan je reaction, orang datang baru kita ni. So salah satu misi itu adalah misi yang menjurus kepada berlakunya perang Badar. Iaitu satu misi memintas kafilah Abu Sufyan. Kafilah ni membawa satu barang dagangan, tak silap Ana dari Syam. Yang ni yang tak ingat. Tapi jumlah dia lebih kurang 50,000 dinar dan 1,000 unta. Dikawal oleh 40 orang. So waktu ni lah waktu Nabi anggap ni satu peluang yang sesuai untuk kita inflict some disturbance kepada golongan Mekah ni, daripada kita dapat some economic advantage lah. Sebab seperti apa yang antum tahu, dekat Mekah basically lepas berhijrah dia orang tinggalkan harta dia orang. Tak boleh nak buat rumah, nak buat harta banyak-banyak semua ditinggalkan. Dan harta-harta yang ditinggalkan tu semua dijual oleh kaum ni, kaum musyrikin. So bagi dan sahabat waktu ni waktu peluang yang terbaik lah untuk kita react dan give benefits to our country lah, to Madinah. So mereka pun menghantar 313 sejumlah 300 orang lah. Dia nak intercept kafilah ni dan nak mendapatkan semua benda tu lah. Semua benda 50,000 dan 1,000 unta tu kan. Tapi nak jadikan cerita kantai lah basically. Abu Sufyan dapat menghidu pergerakan kaum muslimin dan minta pertolongan lah kepada tentera Mekah kan. Tentera Mekah waktu orang Mekah waktu tu pun macam masih marah lagi lah, marah dan rasa benci lah kepada kaum muslimin yang lari ke Madinah ni. So dalam masa certain time mereka dapat mengumpul 1,000 ataupun kalau mengikut buku yang macam 1,300 tentera. 1,000 tentera untuk bertemu dengan golongan yang nak intercept Abu Sufyan ni. Dan tu lah kafilah Abu Sufyan tu selamat lah. So poinnya kat sini tentera muslimin intention dia nak intercept kafilah dagang yang secara logiknya dia tak dijaga dengan sekuatnya. Dan maksudnya preparation dia orang adalah preparation yang ala kadar. Dia tak mahu kelengkapan perang yang cukup kan. Tapi diuji Allah, datangnya tentera yang lengkap bersenjata dengan kuda dan senjata lain untuk bertemu dengan kaum muslimin ni. Salah satu ujian yang berat lah. Satu ujian yang berat dan Nabi lepas dia tahu benda ni dia mula bincang lah. Dia bincang dengan sahabat. Ada sahabat yang macam cuak sikit lah, macam kita datang nak pintas ni kan, tapi tiba-tiba kena perang kan. Memang bagi Ana tu satu perasaan yang manusiawi lah. Memang standard lah manusia akan rasa macam tu kan. Macam tu bila bincang dengan Nabi tu, sahabat ready. Dan Ana tertarik lah dengan Miqdad bin Amr ni kan. Dia kata kami tak akan jadi macam orang Yahudi, orang Bani Israel yang kata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Sebab sini dia kata, kau Bani Israel kata, kau Musa dengan Tuhanmu, kau pergilah berperang. Biar kami stay kat sini. Miqdad bin Amr cakap macam tu. Dia takkan buat macam tu. Tapi dia kata, kau dan Tuhanmu dan kami akan membantu kau. Untuk pergi perang. So menarik lah bila nak recall memang kisah Bani Israel yang dia tak peduli. Dia disuruh, dia beri perintah untuk menawan satu negeri tapi dia orang tak nak kan. Kau Nabi Musa dengan Tuhan kau pergi kami cari ni. Tapi sahabat-sahabat Nabi dia orang telah dilatih dengan cukup kan. Dia orang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dia kata nak, kita orang tak buat macam ni. So dekat situ kita dapat tengok bahawa tugas risalah nak bawa Islam ni dia bukan just tukar Nabi je.
Macam kalau Allah bagi pertolongan biar Nabi, lepas tu Allah tolong kan nanti kan. Mungkin kat Badar kalau Nabi pergi seorang, ya Allah tolong malaikat, wallahu alam apa. Tapi nak tunjuk kat sini bahawa tugas ni adalah tugas Nabi dan orang-orang muslimin yang lain dan tugas sahabat yang lain. Dalam contoh nak mempertahankan Islam waktu tu Nabi dan sahabat ni Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang mempertahankan Islam waktu tu kan. Sebetulnya kita Badar ni adalah satu benda yang kritikal lah. First perang dalam Islam. Dan kira kalau kalah perang Badar ni, mungkin tak ada orang lain, tak ada Muslim lain lah yang hidup kan. So, tu something yang menarik untuk kita fikirkan. Macam tugas nak dakwah manusia kan, dakwah seorang Muslim itu kepada manusia lain ataupun sama Muslim lain tu, adakah dia tugas Nabi atau tugas certain orang kan? Tak, dia satu tugas yang universal lah. Satu, as a Muslim, kita ada tanggungjawab pada agama ni. Bukan kita as a Muslim, oh cukuplah aku seorang Islam, biarlah benda lain biarlah orang lain yang handle apa. So ada satu pengajaran yang penting lah. So dan perang pun bermula, perang pun bermula dan berlakulah perang. Terdapat ni kematian di kedua-dua belah pihak lah. Tapi setiap benda yang kita tahu memang kaum muslimin yang dapat memenangi peperangan tu. So macam Ana baca, sebabkan sikit mereka perang secara defensif lah. Maksudnya diorang tak attack lah. So kalau dalam istilah bola kan, marah lah fantasy, park the bus lah. Dia kalau macam tu lah. So tapi strategi tu berjaya lah. Sebagai perang secara defensif tu, ramai kaum musyrik yang terkorban. Selana 70 orang kaum musyrik yang terkorban. Berbalas 14 lah daripada kalangan sahabat kan. Okay. Kisah Abu Jahal dengan pemuda ni, nanti lah kalau sempat. Dah berapa lama? 47 minit. Ada soalan apa? Kalau ada soalan dia tanya. Kalau tak ada kesambung. Slide Ana sikit je. Ada 8 slide. Tapi macam panjang sikit je kan. Seterusnya, kira waktu tu memang kaum muslimin menang. Kaum muslimin menang, kaum musyrikin kalah lah, sampai Abu Jahal pun terbunuh. Slide sebelum ni Abu Jahal terbunuh oleh dua orang pemuda. Dua orang pemuda yang bertekad nak bunuh Abu Jahal. Dia macam nak racing lah siapa nak bunuh Abu Jahal. So seterusnya, episod yang seterusnya, episod Uhud lah. Uhud, so basically kaum Mekah ni, diorang dah malu lah, dah segan lah kalah di peperangan. So diorang gather balik lah kekuatan untuk kita revenge lah. Kita revenge sahabat kaum kita yang kalah kan, orang-orang yang kalah. So waktu tu mereka mengumpulkan 3,000 tentera Mekah, plus ada 15 orang wanita. So ni soalan lah, kenapa ada wanita sekali dalam tentera Mekah? Tahu? Anybody? Ke semua orang ingat macam Boilermaker and Spartan Brothers? Ada jawapan? Atau orang-orang lain ni? Ke macam saja buat perempuan lah kan? Ni Amir Ramili, tak ada jawapan? Nak tunggu respon lah baru nak sambung kan. Soalan ni, kenapa ada 15 orang wanita? Kenapa kaum Mekah ada bawa wanita? Umar Afif is typing.
akhwat tak ada jawapan. Mungkin nampaknya semua type kata. Okay, tak ada jawapan. Sebab tak ada jawapan, dah bagi jawapan lah. Sebab dia orang nak memberi sokongan lah, sokongan moral lah kepada tentera-tentera. Basically dia orang ni devoid of motivation kan, macam oh kita dah kalah hari tu apa kan. So salah satu solution dia orang bawa perempuan-perempuan ni bahagiannya isteri pada tentera tu untuk bagi sokongan lah kepada tentera musyrik kan. So sebelum tu sebelum perang berlaku memang Nabi Muhammad sendiri dia berbincang kan. Dia berbincang dengan sahabat, kita nak perang macam mana. So kita perang dalam ke ataupun dalam Mekah kan. So macam salah seorang munafik yang ada waktu tu, orang munafik Abdullah bin Ubay ni dia cadangkan kita buat kat dalam kan, sebab nanti senang defend apa lah. Nabi sebelum tu fikir macam tu nak buat kat dalam. Tapi Abdullah bin Ubay ni dia kata dia buat macam tu sebab dia sebenarnya tak nak pun perang tu kan. Dia kata lepas waktu perang tu lari aku just bagi cadangkan Nabi untuk berperang di luar Mekah. Luar Mekah pula. Luar Madinah, silap di situ. Luar Madinah untuk bertempur. Nabi pun setuju lah. Dan tapi kaum munafik tak berhenti kat situ lah. Kalau berdasarkan buku Rahiq Maktum, sebabkan mereka berjaya menarik sebahagian daripada tentera-tentera dari Madinah ni untuk tidak pergi berperang. Macam kalau dalam buku mana kata selama 300 tentera muslim diperdaya oleh Abdullah bin Ubay ni untuk tidak pergi berperang. So pada 1000 tinggal dalam 700 something yang penting macam siapa duri dan daging kan. Siapakah orang yang macam dia Islam tapi dia tak nak Islam tu pergi lagi maju kan. Dia tak nak syariat tu dijalankan dengan secukupnya ataupun dengan dia mungkin ada certain kritikan. Tapi ada kritikan yang berbina ataupun kritikan dia seorang yang dirasa macam tak perlu syariat Islam ni lah syariat yang tak perlu dan sebagainya ataupun syariat yang terkebelakang. So yang tu something yang kita kena fikir konteks, dalam konteks general dan dalam konteks kita as umat Islam ke. Ada orang-orang macam tu kan. So sambung cerita. So Nabi kalau kita memposisikan pemanah untuk di kawasan Bukit Uhud untuk pastikan diserang dari belakang, 50 orang pemanah dan tunggu, dia beri arahan untuk tunggu itu sampai Nabi bagi arahan untuk turun. Tapi apparently kumpulan pemanah ni sebahagiannya ingkar arahan lah. Sebenarnya nampak macam kaum muslimin dah nak menang, mereka turun kan untuk basically ni mendapatkan harta kan. So waktu tu lah tentera musuh yang diketuai Khalid Al-Walid ambil peluang untuk menyerang kumpulan muslimin. So basically diserang dari belakang lah. So kaum muslimin tersepit. Dan cerita sebenarnya kita tahu Nabi pun dalam keadaan hampir dibunuh kan. Hampir dibunuh kalau tidak diselamatkan oleh Allah kan. Allah akhirnya menyelamatkan Nabi kan. Dan dilindungi oleh sahabat-sahabat yang ni, sahabat-sahabat yang famous lah. Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Sahabat ni mendapat tu dia diserang lah. Dan sangat dahsyat lah, macam Talhah terdapat tak silap ada 30 something tikaman lah basically.
Sa'ad bin Abu Waqqas pun mendapat satu kecelakaan yang dahsyat. So mereka berdua ni bertahan dalam bertahan lagi dan akhirnya sebab kaum musyrikin ni macam Nabi Muhammad sebenarnya dah dibunuh. So diorang decide untuk berundur. So Nabi dah biasanya sumber kekuatan dah tak ada. Tapi sebenarnya Nabi masih selamat pada waktu tu, pada waktu Uhud yang berlaku tersebut. Nak skip beberapa kisah Zalah ni. Nama ni Koyokok ni nak skip sikit. Tapi kalau ada siapa, kalau ada masa kita go through sikit lah. So kita hampir berakhir. Tak ada nak hampir ingat. Sikit ni, 2 slide ni. Lepas tu dah terdapat episod Al-Ahzab lah. Al-Ahzab ni ialah memang perang, apa nama lain? Perang Al-Ahzab. Semua tahu? Ni takkan, tak ada orang tahu. Umar. Apa nama lain bagi perang Al-Ahzab? Yes, konfederasi weh. Betul, konfederasi. Parties. Khandak yang kita selalu dengar. Oh, sebenarnya Ana pun tak perasan dari satu soalan tadi. Boilermaker dengan Spartan Brothers ayat. Ya, sebelum ni je konfederasi yang ayat Quran yang Al-Maidah tu. Yang mana? Ke nanti? Tak apa, nanti lah. Minta boleh mereka clarify. Konfederasi tu apa? Konfederasi tu basically gabungan lah. Gabungan beberapa partis lah yang nak bekerjasama nak menjatuhkan Madinah. So waktu ni kita dapat tengok perkhianatan lah. Sebelum ni ada kat perkhianatan daripada Bani Israel. Tapi sekarang zaman Al-Ahzab ni pun ada perkhianatan Bani Nadir kan. So kan ada satu perjanjian dengan Nabi. So basically Bani Nadir ni dia bukan jenis yang boleh confront like physically lah. Dia bukan jenis yang power dalam peperangan. Tapi dia guna strategi licik lah. Strategi licik untuk menjatuhkan kaum muslimin di Madinah. So case tu dalam cerita Al-Ahzab mereka bekerjasama kan dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy untuk menjatuhkan Madinah. So last kali bila dikumpul-kumpul pelbagai tentera dari pelbagai tempat ni, ada Mekah, lepas tu kawasan sekeliling Mekah, lepas tu termasuk Bani Israel ni kan, seramai 10,000 tentera musyrik, tentera yang kafir menentang 3,000 orang Islam. So itu something yang sangat genting ke dalam episod. So seperti perang-perang lain Nabi berbincang kan tentang dengan sahabat tentang strategi perang. So bila Nabi bincang dengan sahabat, kita kena faham macam ada part Nabi, ada part yang mendapat wahyu direct daripada Allah. Macam kena buat sekian-sekian, solat macam ni pun. So waktu tu memang Nabi tak ada bincang dengan sahabat, kita kena bincang, kita kena solat macam ni lah, solat sujud ke apa. Tapi ada benda yang boleh dibuat bincang. Macam dalam kes ni perang kan. Perang memang jadi peluang pada Nabi bermusyawarah. Musyawarah untuk mendapat sesama juga dalam kita kan. Mungkin kita nak bawa kata kebaikan, kita nak dakwah pada kawan-kawan sekeliling kita kan. So adakah macam kita sembrono kan, ataupun kita ada perbincangan kan, macam ni kita nak pastikan kawan-kawan kita ada Islam tu sendiri kan. Berasa bangga sebagai seorang Islam mengamalkan Islam. So penting lah di situ strategi ataupun mesyuarat
mesyuarat ataupun kita bincang sama sahabat-sahabat kita instead of just sembrono kan. Yes, niat yang baik tu dapat ganjaran, tapi kalau kita tengok macam kisah Nabi, dakwah Nabi semua ada metodologi dia, semua ada strategi dia. So ada satu tahun menarik ke waktu sebelum perang, macam mana waktu Nabi mengorek parit ni. Kita boleh bayang macam nak korek parit di satu, dia bukan keliling dia satu straight ataupun satu jurang. Kalau keliling macam mana, satu jurang, tapi still bukan effort yang besar. Dan memang sahabat waktu tu memang berada dalam keadaan panas, kering dan dahaga dan sebagainya. Tapi waktu tu timbul satu hadis yang sangat menarik lah. Hadis berkenaan dengan Konstantinopel kan. Waktu dekat tengah korek-korek parit tu, Nabi bersabda, Konstantinopel akan jatuh pada tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tentera adalah sebaik-baik tentera. So macam, tiba-tiba, kenapa Nabi tiba-tiba cakap pasal benda ni? Ataupun ada satu kisah, waktu tengah korek parit tu, Nabi kata, aku nampak, ni hadis ni anda tak dapat dia punya verbatim, tak dapat ayat sana. Basically dia nampak negeri Syam tu akan dimiliki oleh kaum muslimin nanti. Tempat ni akan dapat kaum muslimin ni. So basically dalam keadaan penat macam tu, Nabi memberi salah satu bentuk motivasi lah. Satu motivasi dan satu vision lah pada sahabat waktu tu kan. Mungkin waktu tu Islam, je kita tahu dia orang dah ada negara Madinah, tapi negara macam baru. Tempat yang baru, tempat yang keadaan muslimin yang sikit dan sebagainya. Dari situ Nabi nak bagi vision, one point Islam akan sampai level ni. Islam akan dapat Konstantinopel, which is pada waktu tu ibu negara Rom, satu empire yang besar. Islam akan dapat tempat Parsi. Waktu tu empire Parsi kan. Dia nak bagi motivate kan sahabat-sahabat dia. So tu menarik lah strategi Nabi menaikkan semangat kan. Tapi dia bukan satu sembang kosong saja. Kalau cakap Konstantinopel akan jatuh, tak kita tahu kan. Memang Konstantinopel tu jatuh kepada yang terbaik dan pemimpin yang terbaik lah. Dan dengan cerita dan kaum muslimin menang perang Ahzab kan. Menang dengan walaupun dikepung dan sebagainya. So slide yang almost terakhir, ni post Ahzab. Sebenarnya Ana pun dah sejam lah. Ni memang Ana just letak satu kronologi, so antum boleh tengok kan. So lepas perang Ahzab, dah sesama kaum Madinah dan waktu tu ada zaman keamanan, basically tak ada konflik direct lah antara kaum Mekah dengan Madinah kan. So waktu tu lah Nabi dia cari peluang-peluang yang lain lah. Dia hantar surat-surat kepada kerajaan sekeliling Madinah tu. Dia hantar surat kepada governor kawasan Parsi dan sebagainya, untuk menjemput mereka memeluk Islam. Seterusnya juga ada dalam kronologi masa tu juga ada certain peperangan lain. Contoh perang Khaybar dengan Bani Israel. Khaybar lah sebelum tu. Dan sebenarnya kita tahu kisah pembukaan kota Mekah, di mana setelah kaum Mekah mengingkari perjanjian Hudaybiyah kan, dengan memberi bantuan kepada ally, kepada dia kan, untuk menentang Madinah. So dan in between that, daripada pembukaan kota Mekah tu terdapat perkara-perkara lain yang besar lain, seperti certain peperangan lain. Tapi jangan lupa pada waktu tu juga dakwah Nabi berjalan kepada sahabat-sahabat dia dan pada golongan Madinah semua kan. Ada banyak kisah lain kan, tapi anda tak mampu nak huraikan semua. Anda ambil yang mana yang anda rasa beri pengajaran lah. Dan akhirnya wafat pada kita tahu setelah berumur 67 tahun.
Aku tak ingat 67 tahun maksudnya. Nabi kembali kepada Muhammad. So minta maaf kalau anda tak hurai secara detail part-part yang ni. Itu mungkin lain kali ataupun anda boleh cover sikit. So ada banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada huraian tadi. Dan anda pun ada share sikit sebanyak pengajaran in between that. Tapi tu anda rasa penting macam kita tengok ni, perang ni, perang tu kan. So kalau dalam konteks masa sekarang kan, adakah kita macam antum kan, dekat antum tengah berperang apa kan? Apa yang perang yang tengah antum hadapi? Ni soalan. Apa perang yang antum hadapi? Adakah tiba-tiba perang exam? Umar tanya. Itulah perang yang universal. Bagi perang yang antum hadapi. Apa perang yang umat Islam hadapi? Adakah masih ada perang macam konteks zaman dulu? Ke macam tak ada langsung? Ke macam ni? Bagus, boleh mereka dengan mana? Orang lain ada jawapan? Betul-betul. Nak tanya kepada sesiapa yang lain ni, dia tahu ada perang lain ni. Okay, tak ada orang baik. Perang sekarang, so waktu tu macam mana nak menunjukkan kekuatan ialah setelah perang secara fizikal kan. Fizikal macam mana Islam nak tertegak, memang dia kena tunjukkan yang dia ada kekuatan fizikal kan. Tapi dalam berperang tu ada banyak perbezaan dengan macam mana orang lain berperang kan. So dia macam mana cara menegakkan Islam waktu tu, salah satunya ialah melalui cara tu lah, cara fizikal kan. Tapi sekarang ada juga certain tempat yang perang fizikal tu berlaku kan. Di Madinah, di Palestin yang konflik yang tak pernah berakhir, ataupun di negara-negara lain, negara-negara Arab yang bergolak lain. Kita tengok pelarian Syria yang tengah mengalami krisis peperangan. Tapi Malaysia mungkin nampak aman, tapi sebenarnya kita pun tengah diserang. Kita diserang dari segi media, diserang dari segi persepsi yang menunjukkan Islam ni something yang ataupun Islam ni something yang lame, kata yang lama. Kita diserang dari pemikiran. Bagaimana pemikiran tu nak menarik orang daripada izah dengan Islam tu sampai dia rasa Islam tu sekadar ritual semata-mata. Bagaimana dia nak memperanan Islam tu sendiri daripada something yang meliputi seluruh kehidupan manusia, tapi dia just reduce kepada solat semata-mata, ataupun syahadah semata-mata, ataupun zakat semata-mata. Dan perang nak undermine Islam tu sendiri lah. So keadaan sekarang, so aktif dan pasif dalam agama tu, saya dah cover sikit tadi. Izzatul Islam. Kita tahu lepas menangnya Islam dalam peperangan sebelum tu, dia dapat attract lah. Dia dapat attract orang lain kan, memeluk agama Islam pada waktu tu kan. So sama juga dalam kita sekarang, kita sepatutnya rasa izzah dengan Islam kita. So orang tertarik kan masuk Islam kan. Ni tapi situasi yang berlaku kadang-kadang orang tu dia rasa Islam tak ada apa yang boleh dibanggakan. Sampai dia rasa better aku Muslim tapi aku pegang cara hidup sekian-sekian ni. Aku Muslim perjuangkan feminism kan. Sebab dalam Islam tak ada langsung tentang hak wanita dan sebagainya. Yang tu something yang berlaku sekarang. Dan tu something yang kena elakkan. As a Muslim kita rasa izzah dan sebangga untuk kita menarik orang lain berislam. Peranan strategi dalam beragama dan ukhuwah sesama muslimin. So tu saya ikut kalau dari si konten ni. Sekarang nak buka peluang soalan lah. Apa ada soalan?
5.24. Ada soalan boleh type lah. Kalau tak ada soalan pun boleh type juga, tak ada soalan. Yang ayat yang baca tadi yang mereka tanya surah Al-Maidah ayat ke-24 lah. So tu boleh check yang tu. So, ada soalan? Ada soalan? Makanan-makanan. Lafadiyat. Masjid Shah Alam. Medik. Okay. Nadak tak ada. Orang lain ada soalan? Orang lain. Okay. Orang lain? Tak ada soalan apa? 10, 9, 8, 7, 6. Tengah fikir. Okay, kita bagi fikir tu. Apa yang nak sikit pada dia? Rasa ada sikit hilang fikiran. Mesti sampai. Okay, orang lain? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Jazakallah khairan katsira pada semua yang dapat dengar. Dan Ana galakkan antum untuk lebih well versed lah dalam sirah kan. Dan kita nak hadapi kehidupan ni, sebab penting untuk kita ada focal point lah. Kalau kita ada focal point nak ikut siapa, memang kita senang nak ikut orang lain lah. Kita senang lah nak, sebab kita nampak kita tak ada tokoh yang kita nak ikut, malah kita ikut siapa. Okay, sekejap. Sebenarnya kat siapa soalan? Boleh mereka. Artis. Lain kita ikut artis. Lain kita ikut Ariana Grande. Lain kita ikut siapa? Rooney. Kalau kita ikut orang baik, baik lah. Kalau ikut orang buruk, Allahuakbar. Soalan, macam mana kita nak belajar sirah SPS ni, mana ada ceramah macam dekat Malaysia? Ana rasa ceramah macam Malaysia macam mana? Cakap kat masjid tu lah. Ana rasa kat US dan Canada ni ada advantage lah. Sebenarnya kalau kat Toronto ni contoh macam ada banyak program yang berbayar ke dalam. Tapi kat masjid pun aktif lah program ni. Ada pengisian tentang sirah. Daripada Ana rasa online resources pun mantap lah. Ana recommend lah Yasir Qadhi punya Sirah of the Prophet kan. Sirah of the Prophet tu dia memang go in detail lah. Go in detail peristiwa-peristiwa. Dia bukan in detail lah as ini, tapi dalam lah dia go through kan. So dia bergantung boleh sanggup lah antum nak invest masa nak belajar kan. Dia dengar kan, macam sebelum ni orang begitu pasang dekat phone ataupun laptop, dengar kan. At least kita dapat something lah daripada kita. Mungkin ada orang sambil makan, dia tengok cerita apa kan. Mungkin yang tu lebih baik lah. So salah satu peluang lah. Itu lah Ana rasa. Lepas tu kalau ada peluang dari buku macam ni, Hikmat Maktum ni Ana rasa satu source yang menarik. Walaupun ada banyak source lain tentang sirah. Recommend buku ni, The Street Nectar. Itulah. Kat masjid ke apa, kayaknya Ana rasa kalau certain tempat memang banyak peluang nak belajar sirah apa. Cuma kita kena aktif sikit lah macam mana jangan. Okay. Follow Hakim. Online, Hakim online. Salah tu paternity tu. Okay.
Tak ada apa. Oh, hampir lupa. Sebelum tu, satu promosi lah. Siapa yang dah tahu tak apa. Siapa yang belum tahu, insyaAllah ISMA UX Canada akan melaksanakan satu program student gathering pada winter ni. Kita akan bahas tu program Jalinan Akhwat Sejuk, dan semua yang kat sini, siapa yang dah dijemput pun, anda jemput sekali lagi lah untuk kita memeriahkan dan mengoptimiskan masa cuti kita. InsyaAllah ada penceramah yang dijemput dari Malaysia yang lebih well versed lah, yang mungkin ada ilmu yang lebih daripada kita, yang dan insyaAllah bermanfaat lah untuk semua ikut ikhwah dan akhwat dari US juga untuk sama berkongsi. So Ana jemput untuk pendaftar, dan Ana rasa ni satu peluang yang untuk kita optimiskan masa cuti lah. So personally bagi Ana sangat benci lah masa cuti. Sebab selalunya masa cuti adalah something yang waktu futur lah orang cakap. Waktu tu lah kita merasa down, merasa tak tahu nak buat apa. So Ana rasa ni satu peluang yang rasa nak optimis cuti dan nak elakkan futur dan sebagainya. So sikit promosi je tu. InsyaAllah kalau ada apa-apa kita tutup, dan mungkin kita bertemu lagi lah dalam siri lain. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.